Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima menghadap Ketua Hakim Negara Malaysia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berangkat ke Jepun bagi keberangkatan rasmi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan menerima menghadap Yang Amat Arif Tun Tengku Maimun binti Tuan Mat Ketua Hakim Negara Malaysia yang berada di negara ini pada 5 hingga 8 Mac 2024. Yang Amat Arif Ketua Hakim Negara Malaysia berada di negara ini atas jemputan Mahkamah Besar Negara Brunei Darussalam untuk membuat kunjungan balas lawatan kerja ke negara Brunei Darussalam dan seterusnya mengadakan perjumpaan bersama Yang Arif Ketua Hakim Mahkamah Besar Negara Brunei Darussalam dan menandatangani Memorandum of Judicial Cooperation antara Mahkamah Besar Negara Brunei Darussalam dan Mahkamah Persekutuan Malaysia. Melalui memorandum tersebut, kedua-dua badan kehakiman mempunyai platform untuk mengukuhkan komunikasi, memudahkan pembelajaran bersama dan menggalakkan inisiatif kerjasama terutama dalam bidang pentadbiran kehakiman, kepimpinan dan tadbir urus mahkamah. Menyertai Yang Amat Arif ialah Hakim Mahkamah Tinggi Malaysia, Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia dan Timbalan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara Brunei Darussalam. Turut hadir Yang Amat Arif Datuk Seri Paduka Stephen Chong Wan On, Ketua Hakim Mahkamah Besar Negara Brunei Darussalam, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar dan Pemangku Pendaftar Mahkamah Besar. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Semasa majlis menghadap Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Yang Amat Arif, Ketua Hakim Negara Malaysia berbincang mengenai perancangan dalam kerjasama kehakiman antara kedua-dua buah negara termasuk pengalaman penggunaan teknologi Artificial Intelligence AI. Penerokaan peluang-peluang kerjasama baharu, perubahan iklim dan ketidaktentuan geopolitik global antara agenda perbincangan para pemimpin ASEAN Australia semasa sidang kemuncak khas ASEAN Australia di Melbourne. Diadakan bersempena ulang tahun ke-50 hubungan dialog ASEAN Australia, sidang kemuncak khas tersebut juga mencatat sejarah penting apabila para pemimpin meluluskan deklarasi Melbourne, perkongsian bagi masa depan dan kenyataan visi para pemimpin ASEAN Australia, rakan bagi perdamaian dan kemakmuran. Sorotan sidang kemuncak khas ASEAN Australia mengimbas kembali detik-detik penting sepanjang 2 hari mesyuarat berlangsung.
thinking by the ASEAN Secretary. Cintailah negara dalam susah dan senang serta semat kukuh semangat patriotik dalam jiwa antara penekanan ke bawah Duli Yang Maha Mulia semasa majlis bersama penuntut-penuntut serta rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam yang berada di Australia dan New Zealand. Intipati Titah Baginda turut memperingatkan para pelajar agar jangan lupa akan budaya kebruneian walaupun jauh di perantauan. Sebaliknya, pupuk nilai-nilai kerohanian yang tinggi bersendikan akidah ahli sunnah wal jamaah. Sorotan majlis bersama penuntut-penuntut serta rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam yang berada di Australia dan New Zealand mengimbas kembali detik-detik penting sepanjang majlis tersebut berlangsung.
bersyukur alhamdulillah diberikan kesempatan untuk berjumpa dan beramah mesra bersama ke bawah Duli. Dengan adanya majlis bersama rakyat ini dapatlah menyemarakkan lagi perasaan patriotik di dalam diri saya dan orang-orang Brunei yang berada di Australia pada masa ini. Rasa teruja dan sangat bersemangat untuk mencapai wawasan 2035 dan insyaAllah akan menjadi belia yang berguna untuk negara. Semangat patriotik perlu disemat kukuh dengan jiwa setiap pelajar. Libatkanlah diri dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat sebagai tanda pemuda harapan bangsa dan pemudi tiang negara. Cintailah negara dalam susah dan senang. Niscaya Allah akan mengasihi awak kerana cintakan negara itu daripada umat. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman pagi tadi berangkat ke Tokyo, Jepun bagi mengadakan keberangkatan rasmi pada 7 hingga 11 Mac 2024. Berangkat bersama Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datu Paduka Seri Setia Haji Awan Salim bin Haji Besar. Berangkat di hangar penerbangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik. Juga hadir Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Kshatriya, Menteri-Menteri Kabinet, Ahli Majlis Mesyuarat Diraja, Pesuruhjaya Polis, Pasukan Polis Diraja Brunei, Pemangku Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, setiausaha tetap daripada Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri serta pasangan masing-masing. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berangkat tiba di Jepun petang tadi. Sejurus keberangkatan tiba di lapangan terbang antarabangsa Haneda Tokyo, Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dialu-alukan oleh His Imperial Highness Crown Prince Akishino dan Her Imperial Highness Crown Princess Akishino.
Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia kemudian berangkat bersama His Imperial Highness dan Her Imperial Highness ke pentas khas dan lagu-lagu kebangsaan negara Brunei Darussalam dan Jepun dimainkan. Seterusnya, Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia disembahkenalkan kepada delegasi Jepun dan His Imperial Highness dan Her Imperial Highness disembahkenalkan kepada rombongan delegasi rasmi negara Brunei Darussalam. Juga hadir Tuanan Terutama Haji Shahbuddin bin Haji Musa, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Jepun, dan Tuanan Terutama Toru Meida, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara Brunei Darussalam. Semasa keberangkatan rasmi, Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijangka berangkat ke Majlis Mengadap dan Majlis Santap Tengah Hari yang dihoskan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Maharaja Naruhito, Maharaja Jepun, dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Maharani Masako, Maharani Jepun. Duli Yang Teramat Mulia juga dijangka berangkat menghadiri mesyuarat bersama Tuanan Terutama Fumio Kishida, Perdana Menteri Jepun, serta menyaksikan majlis pertukaran nota mengenai aturan pengecualian visa. Keberangkatan rasmi Duli Yang Teramat Mulia ke Jepun adalah juga sempena memperingati ulang tahun ke-40 hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Jepun yang mula terjalin pada 2 April 1984. Keberangkatan itu juga dorongan kepada mengukuhkan lagi hubungan akrab yang telah lama terjalin antara kedua-dua belah pihak, terutamanya berikutan peningkatan hubungan kepada perkongsian strategik semasa keberangkatan rasmi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Jepun pada bulan Disember 2023. Peruntukan bagi Kementerian Hal Ehwal Ugama diluluskan pada hari ke-8 mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-20 Majlis Mesyuarat Negara bersidang. Laporan lanjut sidang Majlis Mesyuarat Negara menyusul selepas ini. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-20 Majlis Mesyuarat Negara yang bersidang pada hari ke-8 hari ini meluluskan peruntukan bagi Kementerian Hal Ehwal Ugama. Sebelum meluluskan peruntukan tersebut, Dewan Petang tadi membahaskan beberapa isu berkaitan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Antaranya pemberigaan fungsi dan peranan Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal kepada masyarakat yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Adenan bin Begawan Pihin Siraja Khatib Datuk Seri Setia Haji Muhammad Yusof. Menurut Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, pemberigaan jabatan tersebut dibuat secara berterusan supaya orang ramai dapat memahami konsep, amalan dan prosedurnya. Diberikan melalui rancangan televisyen, misalnya terutama sekali bahagian kutipan dan agihan. Jadi dinyatakan sedemikian. Dan pemberigaannya secara tidak langsung ialah apabila ada berita-berita berhubung dengan pengagihan zakat ataupun orang penerimaan kutipan zakat dari kumpulan-kumpulan tertentu. Tapi memang penting untuk pemberigaan yang berterusan bagi meyakinkan orang ramai. Ini penting. Di samping mereka dapat memahami konsep, amalan serta memahami prosedur-prosedur. Turut dibangkitkan saranan bagi pengemaskinian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam oleh Yang Berhormat Awang Zainul bin Muhammad.
Yang berhormat Datin Sri Setia Dr. Dayang Haja Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, ketika memberikan respon kepada saranan tersebut menjelaskan kurikulum bagi mata pelajaran pendidikan Islam dan mata pelajaran agama mempunyai tahap pengetahuan kefahaman dan kemahiran yang sama. Yang baru khususnya berkaitan. Adapun perbezaannya adalah dari segi pendekatan dalam mereka bentuk dan menyampaikan kurikulum berkenaan dari perspektif kedalaman ataupun keluasan. This is what we call depth versus breadth. Dalam hal ini, pihak Jawatan Kuasa Kerja Sukatan Pelajaran dan Penilaian telah menyediakan kurikulum yang seimbang antara kedalaman dan keluasan bagi memastikan pelajar-pelajar kita ini akan memperolehi pemahaman mendalam tentang mata pelajaran tertentu dan penghayatan yang luas terhadap pelbagai bidang ilmu sesuai dengan peringkat umur. Sementara itu, Yang berhormat Pihin Orang Kaya Laila Setia, Dato' Sri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim membangkitkan isu pemeriksaan dan pengesahan kehalalan produk import daging mentah yang memakan masa. Isu tersebut mendapat respons oleh Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, dan Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Premis ini berkenaan dengan daging import yang diperiksa lagi setelah masuk ke negara Brunei Darussalam. Sebenarnya daging import ini diperlukan diperiksa oleh pihak Badan Brunei Darussalam Food Authority untuk dites analyse yang punya lab. BDFA akan membuat pemeriksaan setibanya kontena itu datang di tempat premis pengimport, dan ia akan mengambil sampel, random sampel terhadap daging tersebut untuk dibawa ke makmal. Jadi ia akan mengambil masa 8 hari waktu bekerja, or 8 working days. For that to be sure the pathogens macam salmonella itu tidak ada membiak di daging tersebut. BDF akan mengeluarkan sijil kelulusan dalam within 1 or 2 working days. So overall it takes about 10 working days lah untuk memberi kelulusan. Dewan menangguhkan sidangnya petang tadi dan akan disambung hari Sabtu 9 Mac pukul 9.30 pagi. Orang ramai boleh mengikuti rakaman persidangan hari ini melalui saluran RTB Perdana dan RTB Sukma Indra pada pukul 9 malam. Laporan harian juga boleh diikuti melalui laman sesawang rasmi Majlis Mesyuarat Negara di www.majlis-mesyuarat.gov.bn. Dalam usaha berterusan memupuk budaya pemilikan rumah dan menyokong masyarakat Brunei, Bank Islam Brunei Darussalam BIBD menganjurkan pameran rumah edisi perayaan. Pameran diadakan sebagai usaha berterusan memupuk budaya pemilikan rumah dan menyokong masyarakat Brunei. Pameran selama 4 hari sehingga 10 Mac ini diadakan di cawangan BIBD Kulab. Perasmiannya disempurnakan oleh Dayang Dr. Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar, Kementerian Pembangunan. Pameran bertujuan memperkasakan profesional muda dan bakal pemilik rumah dengan penyelesaian pembiayaan rumah yang komprehensif. Pengunjung juga berpeluang meninjau pondok Grand Concepts dengan trend dan hiasan kelengkapan rumah terkini. Sebagai sebahagian daripada acara sambutan ulang tahun Pusat Penyelidikan Botani Universiti Brunei Darussalam UBD BRC ke-6, satu simposium tumbuhan yang disebut dalam Al-Quran dan Hadis diadakan. Dianjurkan oleh Pusat Pengajian Islam Sultan Omar Ali Saifuddin. UBD Simposium berlangsung pagi tadi di universiti berkenaan.
Pelancarannya disempurnakan oleh Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Antara pengisian acara ceramah plenari bertajuk Kepentingan Bersyukur Bersama Atas Kurniaan Allah, Identiti dan Pengajaran daripada Asal Pokok Tamaris oleh Profesor Datuk Haji Muhammad bin Abdul Majid, Profesor Emeritus dan Penasihat Kehormat Taman Botani Rimba, Universiti Melaya. Juga diadakan pelancaran Zon Al-Hadiqah Al-Mubarakah di UBD BRC. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan mengadakan majlis penyampaian kurma kurnia pribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena bulan Ramadan kepada para pegawai dan kakitangan kementerian berkenaan dan jabatan-jabatan di bawahnya. Majlis berlangsung hari ini di kementerian tersebut. Penyerahan kurma disempurnakan oleh Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Sebanyak 6,614 kotak kecil kurma diagihkan kepada para pegawai dan kakitangan serta jabatan-jabatan di bawahnya, termasuk untuk para ahli keluarga. Musabakah menghafaz Al-Quran berserta pemahamannya peringkat akhir kebangsaan bagi tahun 1445 Hijrah yang dikendalikan oleh Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims diteruskan lagi hari ini. Musabakah berlangsung petang tadi di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Hadir Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Keugamaan Kementerian Hal Ehwal Ugama. 3 lelaki dan 2 perempuan bagi kategori E mendengarkan hafazan masing-masing. Musabakah juga bertujuan menyemai dan memupuk rasa cintakan Al-Quran terutama dalam masyarakat melalui amalan menghafaz dan memahami isi kandungan Al-Quran. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Muslimah Masjid dan Belia dan Belia Wanis Masjid Kampung Perpindahan Mata Mata Gadong dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Perpindahan Mata Mata Gadong menganjurkan Majlis Khatam Al-Quran. Majlis berlangsung semalam di Masjid Kampung Perpindahan Mata Mata Gadong. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis diadakan sempena memperingati sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-40. Pasukan Sekolah Rendah Haji Muhammad Saleh Sungai Hancing dari Kluster 2 menjadi johan pertandingan Multiplication Genius peringkat akhir tahun 2024. Dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan melalui bahagian program dan akademik Jabatan Sekolah. Pertandingan diadakan pagi tadi di Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha. Hadiah disampaikan oleh Dr. Hajah Salimah binti Haji Muhammad Saleh, Pengarah Jabatan Perancangan, Perkembangan dan Penyelidikan Kementerian Pendidikan. Tempat kedua dimenangi oleh Pasukan Sekolah Rendah Sengkurong dari Kluster 4 dan Pasukan Sekolah Rendah Rimba 3 dari Kluster 3 pula di tempat ketiga. Pertandingan Multiplication Genius diadakan sebagai kesinambungan program bijak sifir yang dilaksanakan di sekolah-sekolah bagi membantu pelajar untuk menguasai sifir dan kemahiran yang terdapat dalam mata pelajaran matematik. 59 pain darah berhasil dikutip semasa kempen derma darah sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-40 bagi peringkat daerah Blyth. Kempen diadakan pagi tadi di bangunan Pejabat Hal Ehwal Ugama Kuala Blyth. Kempen seumpamanya dihasrat dapat membantu pusat pendermaan darah dalam mengumpul dan memastikan keperluan bekalan darah sentiasa cukup bagi keperluan pesakit yang memerlukan rawatan penambahan darah. Kempen merupakan anjuran bersama Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Blyth, Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha dan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan.
Unified National Networks UNN dan pihak berkuasa bagi teknologi info komunikasi AITI dengan kerjasama pasukan polis di Raja Brunei PPDB mengadakan taklimat bersama pemimpin masyarakat dari keempat-empat daerah. Penganjuran acara ini merupakan antara inisiatif meningkatkan kesedaran mengenai masalah kecurian kabel. Semasa taklimat, ketiga-tiga agensi tersebut berkongsi maklumat berkaitan kecurian kabel dengan objektif utama untuk mendidik masyarakat tentang kesan negatif kecurian kabel. Taklimat dihadiri pegawai daerah, penghulu, ketua kampung, majlis perundingan kampung, ketua masyarakat dan ahli jawatan kuasa pengawasan kejiranan dari setiap daerah. Kerja-kerja penggantian pembaikan injap di Kampung Jangsak, kerja-kerja penyambungan paip-paip air di Rancangan Perumahan Negara RPN Lugu dan kerja-kerja penggantian injap dan paip di Loji Rawatan Air Mengkubau telah selesai dilaksanakan. Sehubungan itu, Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan dalam pengemaskinian status memaklumkan bekalan air memerlukan masa untuk pulih sepenuhnya. Dalam pada itu, kerja-kerja penyelenggaraan kamera litar tertutup CCTV di Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin dilaksanakan bermula hari ini hingga esok 8 Mac. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan dalam kenyataannya memaklumkan kerja-kerja tersebut diadakan bermula pukul 8 pagi hingga 5.30 petang. Sepanjang kerja-kerja tersebut dilaksanakan, jalan lencongan disediakan dan para pengguna jambatan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati serta mematuhi had laju yang dibenarkan. Beberapa orang warga negara asing ditahan bagi siasatan lanjut dan individu-individu dikenakan kompaun kerana didapati melanggar peraturan dan akta agensi-agensi penguatkuasaan undang-undang di negara ini. Hasil operasi kabat yang dilaksanakan di kawasan projek pengubahsuaian kedai di Mukim Kuala Belait, 6 orang warga negara asing diperiksa dan 2 orang daripadanya ditahan bagi siasatan lanjut kerana dipercayai gagal mengemukakan sebarang dokumen yang sah dan tinggal lebih masa di negara ini setelah PAS Imigresen mansuh dan dipercayai mengambil pekerja tanpa pengetahuan majikan asal. Operasi bersepadu kabat yang dijalankan di Pasar Tani Setenaga di Mukim Sengkurong, 100 warga negara asing telah diperiksa, 24 orang daripadanya ditahan kerana gagal menunjukkan dokumen asal. Mereka dipercayai membuat kesalahan iaitu bekerja dengan majikan lain dan juga bekerja tidak mengikut jawatan yang tertera di dalam pasport. Sementara itu, dalam pemeriksaan agensi-agensi lain, pasukan polis di Raja Brunei mengenakan kompaun kepada seorang individu atas kesalahan plat lesen kereta pecah. Jabatan Buruh pula mendapati 2 individu dipercayai melakukan kesalahan di bawah Jabatan Buruh dan Jabatan Pengangkutan Darat JPD mengeluarkan 14 kompaun bagi kesalahan di bawah jabatan berkenaan.